Dalam tahun 2012, seorang veteran politik Amerika Syarikat yang sangat terkenal, Henry Kissinger. Henry Kissinger merupakan mantan seusaha luar negara Amerika Syarikat. Dia akhirnya muncul sebagai seorang seusaha negara Amerika yang paling berpengaruh sampai kepada saat dan ketika ini. Secara absolut dia menyatakan bahawa dalam masa 10 tahun nanti, bahawa tidak ada lagi negara Israel di atas muka bumi ini. Saya ulang, doktor. Di atas dalam masa 10 tahun lagi, tidak akan ada lagi negara Israel di atas muka bumi ini. Henry Kissinger bukan calang-calang orang. Dia mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan bangsa Yahudi dan dia telah pun membaiatkan dirinya untuk membantu kerajaan Israel, tegaknya kerajaan Israel di atas muka bumi ini. Tiba-tiba dia mengeluarkan satu kenyataan yang menimbulkan polemik perdebatan di Tel Aviv. Soalan saya kepada Dr. Daniel, apakah ini secara faktanya menunjukkan bahawa bangsa Israel, negara Israel kini sudah pun sampai kepada penghujungnya? Terima kasih Tuan Haji. Menggegarkan sungguh soalan ini Tuan Haji. Ustaz, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan. Kenyataan Henry Kissinger ini dilaporkan oleh Cindy Adams dalam New York Post tahun 2012. Dan seperti yang kita jangkakan, wakil Henry Kissinger mesti menafikan kenyataan yang luar biasa ini. Mesti. Tetapi bila kita fikir semula, kita rasakan bahawa takkanlah Cindy Adams dengan senang-senang sembrono nak tulis kenyataan seumpama itu jika tidak ada asasnya. Mesti sedikit sebanyak ada asasnya. Bahawa pada tahun 2022 Israel lenyap. Saya fikir Tuan Haji ada logiknya. Ada logiknya. Ada logiknya, ada asasnya. Berdasarkan apa? Pertama sekali, ini kita bicarakan di hujung nanti. Ya. Tapi kena saya sebutkan sekarang juga bahawa pada asasnya kita yakin dengan janji Allah berdasarkan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa tidak akan berlaku hari kiamat sehingga umat Islam membunuh bangsa Yahudi. In short, dalam bahasa ringkasnya, kita yakin Yahudi berkait dengan Israel yang bernama Zionisnya, yang berkonsepkan Zionis ini, yang ta'assub fanatik sehingga bukan lagi berperi kemanusiaan, kita yakin akan dibunuh, dihancurkan sebab perangai itu berdasarkan hadis. Kita yakin itu pasti berlaku. Yang kedua, kita melihat bahawa 69 tahun umat Islam di Gaza, bumi Palestin masih hidup dengan hebat sekali. Dan saya rasa salah satu aspek kekuatan ialah kekuatan dalaman. Dan kita yakin bangsa Israel ini memang satu bangsa yang kejam. Dan dia berdepan dengan satu bangsa yang hubungan dengan Allah begitu rapat. Dan siapa boleh mengalahkan golongan yang walaupun jumlah mereka kecil, tapi hubungan dengan Allah rapat, siapa boleh mengalahkan? Tak mungkin. Sebab itu kita jangan lupa Palestin. Ketika kita makan sedap, jangan lupa membantu mereka. Bantuan yang paling baik mungkin setiap bulan dapat gaji, keluarkan sedikit untuk mereka. Setiap bulan. Tuan Haji, insyaAllah. Penonton yang dimuliakan, Israel kuat di atas kertas. Yang menguatkan Israel adalah media. Yang menjulang Israel seolah-olah begitu kuat adalah bagaimana dunia dan juga mereka bersekongkol dengan negara-negara lain di atas dunia ini. Persoalannya, apakah umat Islam yang takutkan Israel ataupun Israel yang takutkan Islam? Saat kita berdiri ini, kita tidak boleh mengelak sama sekali, kita tidak boleh menafikan sama sekali, dan kita tidak boleh menyangkal sama sekali bahawa kualiti umat Islam yang terbaik pada saat dan ketika ini ada kepada saudara kita di Palestin. Belajarlah daripada kelompok Islam di Palestin ini. Dr. Daniel, saya Tuan Haji, dan juga Ustaz Ahmad Tirmizi serta penonton yang dimuliakan, terima kasih di atas perhatian anda. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam pentas halakah.